Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli senat, akademik dan warga universiti, para ibu bapa, graduan yang diraikan, serta alumni UKM yang dihormati. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam majlis convocation UKM ke-49 ini. Alhamdulillah, sidang ke-12 ini merupakan sidang yang terakhir untuk majlis convocation ke-49 bagi tahun 2021. Tentunya pelbagai ragam cabaran, memori tercipta sepanjang 12 sidang ini berlangsung. Sesungguhnya tanpa mereka ini, majlis ini tidak dapat dilangsungkan dengan jayanya. Terima kasih kepada semua jawatankuasa induk Majlis Convocation yang diketuai oleh Dr. Hajah Ina Mat Yassin, pendaftar UKM yang menjayakan convocation kali ini. Hadirin hadirat, UKM amat berbangga dapat bersama-sama KPT dalam melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat melalui sumber dan kepakaran yang dimiliki oleh UKM. UKM telah menyahut seruan kerajaan untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mempercepatkan proses mencapai tahap imuniti kelompok. UKM sendiri telah menggerakkan 3 pasukan yang terlibat dalam pemberian vaksin, iaitu Pusat Pemberian Vaksin UKM di Dewan Gemilang, Pusat Pemberian Vaksin Pandu Lalu HCTM di HPKK dan Pusat Pemberian Vaksin Bergerak HCTM di 9 lokasi berbeza seluruh negara. UKM berbangga sepanjang tempoh pemberian vaksin ini berjalan sebanyak 350,000 dos vaksin telah diberikan oleh ketiga-tiga pusat pemberian vaksin ini. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua petugas barisan hadapan dan para sukarelawan UKM yang telah bertungkus lumus menjayakan program pemberian vaksin UKM ini. Semoga segala usaha murni ini dapat memertabatkan lagi imej UKM sebagai sebuah universiti watan yang sentiasa terkehadapan dalam membantu masyarakat dan negara. Hadirin hadirat sekalian, universiti watan ini sangat istimewa. Menyantuni pelajar sentiasa menjadi keutamaan kami. Buktinya, majlis convocation tetap kita laksanakan walaupun dalam keadaan norma baharu. Ibu bapa memang nak dapat bersama-sama dengan kita di dewan ini. Saya pasti mereka sedang melihat anda menerima scroll walaupun secara maya. Ribuan komentar yang menyampaikan ucapan tahniah dan rasa bangga di Facebook dan YouTube UKM menjadi buktinya. Justru para graduan sekalian, saya bagi peluang untuk lambaikan tangan anda sekarang, tanda kasih dan penghargaan kepada mereka. Lambaikan. Lagi, 2 tangan pun tak apa. Terima kasih. Para graduan yang diraikan, majlis ini untuk anda. Kemuncak perjalanan kegemilangan akademik anda. Perjalanan ini tak mudah dan penuh cabaran. Sehingga kini, dah 214,236 orang graduan telah dihasilkan. Tahun ini saja 7,709 orang graduan lagi akan berarak di pentas yang bersejarah ini. Jerih-perih pengorbanan para pensyarah, ibu bapa, warga kerja universiti dan pelbagai pihak telah terbayar sudah. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan buat semua graduan pagi ini, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, Diploma Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Diploma Fakulti Pengajian Islam. InsyaAllah anda akan menerima ijazah masing-masing pada sidang ini. Hadirin yang dihormati, saya tahu dalam dewan ini ada yang seusia dengan UKM. Contohnya seperti, ini saya kena sebutlah Contohnya seperti timbalan pendaftar kanan kita, bahagian sumber manusia Jabatan Pendaftar UKM, Tuan Haji Zainuddin Muhammad Daud yang juga pengerusi jawatankuasa penyelaras acara majlis convocation ini. Ada seorang lagi, Cik Muhammad Walid Osman.
Pengerusi jawatankuasa kecil atur cara dan penyelarasan Majlis Convocation ini juga merupakan timbalan pendaftar Pusat Pengurusan Akademik UKM. Mereka ini adalah orang yang seusia dengan UKM yang telah pun hampir melewati 51 tahun. Universiti kebangsaan ini, universiti watan kita, unik dan sangat istimewa. Ianya ditubuhkan hasil perjuangan masyarakat dan pejuang bangsa. Aspirasi rakyat untuk melihat sebuah universiti beracuankan kebangsaan, memertabatkan bahasa ibunda telah berdiri megah sebagai sebuah universiti terkemuka telah pun kita tunaikan. Kita bukan lagi jago kampung. Universiti ini juga diiktiraf di peringkat dunia. Dalam QS World University Ranking, UKM sekarang berada di kedudukan 144. Dalam QS Asia University Rankings pula, UKM naik ke tangga ke-33 dan dalam pendarafan Times Higher Education Asia University Rankings, UKM naik ke kedudukan 150 terbaik Asia. Jadinya, jangan kata universiti ini tak hebat. Apa yang penting bukan penarafan semata-mata, tetapi sumbangan UKM kepada masyarakat melalui apa yang saya sebut sebagai penyelidikan gegar gamat atau dengan izin the translational research. Sidang hadirin sekalian, ibarat rumah ada tiang serinya, ibarat gunung ada pasaknya. UKM memperkenalkan Pelan Strategik Trust 2021-2025 sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik UKM 2014-2025. Kerangka Holistic Trust dengan izin talent, iaitu bakat, ethics atau etika, revitalize atau memperkasa, agile iaitu tangkas dan soul iaitu jiwa menjadi nilai asas kepada setiap prakarsa yang dirancang. Lembayung Trust menjadi naratif baharu untuk UKM melangkah lebih jauh. Nilai ini perlu diterapkan dalam semua aspek bagi mencapai dua matlamat utama iaitu kebolehpasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Alhamdulillah, saya bertuah menerajui universiti ini bersama barisan pengurusan yang pakar dalam bidang masing-masing. Mereka lah menjadi tulang belakang yang sentiasa bersama kami dalam merealisasikan prakarsa teras. Izinkan saya di majlis yang mulia ini untuk saya memperkenalkan sebahagian daripada mereka, tanda hormat kami pada mereka. Lihat wajahnya nampak serius, tapi sekali senyum ramai orang boleh cair ya. Inilah dia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UKM. Ini pula kami sebut tall, dark and handsome, versi UKM. Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang ini seakan-akan Amitabh Bachchan. Kenal kan? Semua orang kenal. Profesor Datuk Insinyur Teknologis Dr. Osman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Peminat Tegar Liverpool. Yang ini confirm, sekuntum mawar merah yang mekar indah. Profesor Datuk Dr. Nur Razak Muhammad Nordin, the only roses among the thorn, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat. Saya juga ada barisan pro Naib Chancellor, pencetus Ummah UKM, lucu orangnya, Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, pro Naib Chancellor Strategik dan Pembangunan Korporat. Yang ini orang respect sikit lah. Superintendent Kosuksis kita memang sentiasa sigap bergaya, Profesor Dr. Nur Hamidi Muhammad, pro Naib Chancellor Penjanaan dan Prasarana. Yang ini kena tenung lama-lama sikit. Sekali pandang macam Allahyarham Datuk Sudirman. Memang pandai menyanyi. Rupanya seakan sama. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid, Pro Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli majlis jawatankuasa pengurusan universiti lain yang turut bersama dalam pentadbiran universiti. Sidang hadirin sekalian, tanpa adanya warga yang komited, pasti sukar untuk pihak pengurusan universiti merealisasikan segala perancangan yang direncanakan.
Sarjana UKM sentiasa terkehadapan dalam menjayakan hasrat ini dan menyerlahkan lagi Universiti Watan ini. Kita sememangnya sentiasa dirujuk. Setitik darah mampu memberi sejuta harapan. Harapan yang kami cuba penuhi melalui penyelidikan yang dijalankan oleh Profesor Madya Engineer Dr. Rosdiadi Nordin, pakar komunikasi tanpa wayar FKAB. Pasukan penyelidikannya telah membangunkan sebuah drone dikenali sebagai MIDAH. MIDAH, singkatan kepada Medical Intervention Drone for Autonomous Healthcare, dan drone ini mampu berkomunikasi pada jarak jauh untuk menghantar bekalan darah dalam masa yang singkat bagi rawatan kecemasan. Penyelidikan ini dijalankan bersama Eurodyne Group, sebuah syarikat tempatan yang menjuarai industri perkhidmatan drone di peringkat antarabangsa. Alumni sejati UKM, gaya memang suka pakai seluar bootcut. Inilah dia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Suhaimi Abdul Rahman. Ada dekat sini. Pakar komunikasi optik, merupakan alumni UKM dan kini memegang jawatan pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Alumni FKAB tahun 2000, 2003 dan 2007. Beliau telah dilantik oleh Engineering Accreditation Council sebagai panel penilai akreditasi program kejuruteraan sejak tahun 2012 dan telah menilai lebih dari 40 program kejuruteraan di universiti awam dan swasta. Kebitaraan beliau yang holistik dalam bidang penyelidikan dan sumbangan kepada masyarakat telah melayakkan beliau dianugerahkan sebagai pemenang Top Research Scientist Malaysia pada tahun 2021. Seorang yang berjiwa murni, pemegang anugerah Belia Negeri Kelantan ini juga aktif menjalankan misi bantuan kasih dengan membawa akademia dan pelajar UKM menyalurkan bantuan pandemik COVID-19 dan bencana banjir. Para graduan yang diraihkan, dah 2 tahun dah dunia dilanda virus COVID-19. Warga UKM tidak berdiam diri, malah terus memikirkan pelbagai inovasi bagi mengurangkan penularan virus tersebut. Salah satunya ialah penghasilan Veil Face Shield, iaitu alat pelindung yang digunakan oleh wanita hamil yang disyaki dijangkiti COVID-19 telah digunakan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Inovasi yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Zainuddin Sajuri. Ada? Penghasilan Veil Face Shield ini turut mendapat tajaan daripada syarikat Print Expert Sendirian Berhad dan Intrust Venture Sendirian Berhad. Tahniah. Bila sudah lama bekerja dari rumah, selera makan pun bertambah. Bila makan banyak, saiz badan, saiz baju, saiz pinggan semua berubah. Sebelum makan, kita kena kira kalori dulu. Dalam hal ini, penyelidik UKM sedia membantu. Kecil molek orangnya tapi berjiwa besar. Profesor Madya Insinyur Dr. Nurhana Arsyad bersama pasukannya telah membangunkan sistem pengiraan kalori pintar atau Kalolite dengan kerjasama Majlis Sukan Negara bagi memantau nutrien dan pengambilan makanan. Sistem ini turut digunakan pakai oleh barisan atlet negara. Tahniah, inilah kehebatan kesarjanaan FKAB yang diterajui di bawah kepimpinan dekannya Profesor Insinyur Datuk Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman. Ini ada kat sini, ada ya. IQ level engineering hebat ni, sopan dan warak orangnya. Terima kasih Datuk. Jika nak diceritakan sumbangan dan kerjasama antara UKM dengan industri, sudah tentu tak cukup masa yang diberi. Apa yang boleh disimpulkan di sini ialah UKM sentiasa diintai, dirisik dan dirujuk oleh pihak industri bagi menjalankan penyelidikan bersama demi kepentingan negara. Hadirin yang dihormati, dari FKAB kita beralih ke Institut Alam Sekitar dan Pembangunan atau Lestari. Masih ingatkah kita tentang tragedi kepala air atau banjir puing di Yan sekitar bulan Ogos yang lepas kan? Mungkin ada di antara saudara-saudari di dalam dewan ini turut terlibat. Tragedi alam ini telah mendapat liputan luas oleh pihak media dan salah seorang pakar yang dirujuk oleh pihak media adalah penyelidik tersuhur dari Lestari iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo.
Beliau sentiasa menjadi rujukan media jika berlakunya bencana alam. Jika saudara-saudari nak tahu, beliau jugalah yang bertanggungjawab dengan pembangunan Langkawi Geopark yang telah mendapat pengiktirafan dari UNESCO. Itulah kehebatan beliau. Seorang lagi penyelidik di Lestari yang tidak kurang hebatnya. Dipersilakan berdiri Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, pengarah Lestari. Ni idola lah Masih handsome. Beliau telah diberi kepercayaan mengetuai projek Water Sector Transformation 2040 yang mendapat pembiayaan daripada pihak Akademik Sains Malaysia dan Unit Perancang Ekonomi. Beliau telah dilantik sebagai Chairperson for Task Force Advocacy, Awareness, Capacity Building and Public Participatory Platforms di peringkat antarabangsa. Tahniah Datuk. Seorang lagi, Profesor Dr. Jacqueline Pereira pula dilantik sebagai Chairperson for Task Force Climate Change Impact and Adaptations dengan jumlah dana penyelidikan sebanyak 2.2 juta daripada beberapa projek. Hadirin yang dihormati sekalian, ketidakupayaan tidak membataskan potensi diri. Di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Inilah pegangan dua orang pelajar luar biasa OKU, Autism dan Physical. Inilah dia graduan hebat kita, Saudari Nuryanti Mahbub, graduan Diploma Pasca Siswazah Kerja Sosial OKU Physical, dan Saudara Arthur Ling Wen Rong, graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik OKU Autism. Kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Anda adalah bukti UKM berjaya memberi sinar kejayaan dalam akademik dengan ekosistem pembelajaran mesra OKU. Walau apapun kondisi anda, kami santuni. Terima kasih kepada pensyarah fakulti ini yang sentiasa sabar mendidik pelajar-pelajar kita. Hadirin yang dihormati, pada hari ini kita juga meraihkan graduan Pasca Siswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam. UKM beruntung dapat melahirkan ramai hakim mahkamah syariah yang berkhidmat di seluruh negara dalam menyelesaikan pelbagai isu berkaitan perkahwinan, penceraian, kekeluargaan, penyelesaian harta pusaka dan lain-lain isu yang melingkari umat Islam. UKM berharap seramai 122 orang graduan yang dihasilkan pada majlis convocation kali ini akan menambahkan lagi bilangan bakal-bakal hakim syari'i yang terus membawa obor UKM di dalam kamar mahkamah. Jika hakim ada, polis pun ada pada hari ini. Hari ini juga kita berbangga kerana sekumpulan graduan yang terdiri daripada anggota beruniform polis Diraja Malaysia turut sama meraihkan kejayaan. Mereka akan menerima Diploma Sains Kepolisian daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebentar nanti. Walaupun sibuk sebagai petugas barisan hadapan negara, tetapi 25 orang ini berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang. Tahniah. Walaupun majoriti kita nampak ramai lelaki, tetapi dekan FSSK tetap seorang wanita yang wajar. Silakan berdiri Profesor Dr. Hazita Asman. Tahniah juga diucapkan kepada graduan Diploma Pasca Siswazah Kerja Sosial. Mereka ini adalah pegawai pembangunan masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang juga merupakan frontliner. Program ini adalah sebahagian daripada hasil kerjasama program kerja sosial dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita turut berbangga program ini turut memberi manfaat kepada salah seorang anak dari suku kaum Semai dari kampung Sungai Cedun, Kuala Wuh, Tapah Perak yang turut bergraduasi pada hari ini. Silakan berdiri Saudari Kamizar, anak perempuan Wah Kajang. Tahniah kita ucapkan. Sidang hadirin sekalian, pada sidang ini juga kita menyaksikan seorang lagi bakal alumni tersohor UKM dilahirkan, iaitu Pesuruhjaya Dr. Haji Nur Hafifi Haji Ismail. Silakan berdiri.
Dr. Hafifi juga merupakan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang akan menerima ijazah Dr. Falsafah Dasar dan Pengurusan Bencana daripada Lestari pada sidang ini. Tahniah kami ucapkan. UKM sangat berbangga dengan para alumni yang telah mencipta pelbagai kejayaan di mana sahaja mereka berada. Alumni hebat UKM menerajui pucuk pimpinan negara, menyumbang dalam sektor kesihatan dan keselamatan, menjadi ahli perniagaan berjaya serta cemerlang dalam pelbagai bidang yang lain. Izinkan saya memetik beberapa nama alumni hebat ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, alumni FKAB 1993. Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha KPT, alumni FSSK 1988. Datuk Seri Babalan Etilmana Singgam, Ketua Seksyen Hal Ehwal Korporat, Unit Komunikasi Korporat KPT, alumni FSSK 1988. Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, alumni FSSK 1988. Datuk Arjunaidi Muhammad, Ketua Polis Selangor, alumni FSSK 1986. Sabihus Samahah Datuk Haji Muhammad Shah Zihan Ahmad, Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, alumni FPI 1993. Dr. Nur Hazni Matsari, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, alumni Lestari 2019. Bersama-sama dengan kita juga yang akan mengumumkan graduan sebagai alumni UKM ialah Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad. Ada dekat sini kan? Terima kasih Datuk. Beliau merupakan mantan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, orang Muar, alumni FSST 1995. Berikan tepukan. Kepada para alumni, sematkan rasa kekitaan dan sentiasa menjaga nama baik UKM. Kembalilah ke kampus ibarat sirih pulang ke gagang. Kembalilah menyumbang kepada universiti ini agar manfaatnya dapat dinikmati oleh pelajar UKM masa kini dan akan datang. Para graduan yang dikasihi, alam baharu bakal ditempuh. Gunakanlah ilmu mendepani cabaran. Semarakkan jiwa UKM, ilmu dan pengalaman untuk membentuk kesejahteraan negara dan dunia. Selepas ini, andalah duta UKM dan cerminan Universiti Watan ini. Kami iringi dengan doa semoga anda terus berjaya, berjasa dan berbakti bagi membina peradaban dan kemanusiaan sejagat. Kepada semua, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada tahun hadapan. Anak teruna bernyanyi seloka, disambut dendangan gadis rupawan. Universiti penggerak kemajuan negara, hikmat masyarakat tidak dilupakan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.